Kalau kita menjadi usahawan tentunya ianya lebih mencabar kerana banyak perkara kita yang nak kena putuskan, orang akan datang balik bertanya pada kita. Jadi sekiranya kita tidak arif atau maklum di dalam perkara-perkara tertentu, tentunya kita akan membuat keputusan yang tidak betul, dan sekiranya kita malu bertanya kepada pakar-pakar ataupun orang yang lebih tahu daripada kita, kita akan tersesat jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Pak Nidin, channel yang membincangkan topik-topik ekonomi dan bisnes bagi membantu anda menjadi usahawan yang lebih cemerlang di dalam mentadbir, mengurus dan memimpin perniagaan masing-masing. Sebelum ini kita bincang berkenaan dengan keperluan usahawan untuk menambahkan ilmu. Suasana perniagaan sentiasa berubah-ubah dan kita kena sentiasa memastikan perniagaan kita sesuai dengan suasana yang sentiasa berubah-ubah itu. Ini bermakna kita kena belajar ilmu baru, kita kena cari kemahiran baru, kita kena ada pengalaman baru, dan ini merupakan satu perkara yang perlu kita lakukan secara berterusan. Persoalannya ialah bagaimana kita nak tahu apa yang perlu kita tahu. Bagaimana kita nak pastikan bahawa ilmu yang kita ada ini tidak cukup. Jadi inilah pentingnya pada pandangan saya, perlu diadakan satu kerangka ilmu yang sentiasa kita tambah baik berdasarkan keperluan yang ada pada ketika yang sepatutnya. Saya bawa satu kisah yang saya alami puluhan tahun yang lalu apabila saya belajar perakaunan di Australia. Pada tahun pertama, kita belajar banyak perkara. Kita belajar perakaunan, kita belajar perundangan, kita belajar ekonomi, kita belajar matematik, kita belajar pengurusan. Jadi kadang-kadang saya pun tak faham mengapa apabila saya nak jadi accountant, saya kena belajar pelbagai jenis ilmu. Kemudian barulah saya sedar bahawa sebenarnya universiti nak menerapkan kepada saya satu kerangka ilmu yang akan membantu saya apabila saya keluar daripada universiti kelak. Hanya pada tahun kedua dan tahun ketiga barulah kita belajar berkenaan dengan perakaunan dengan lebih mendalam, cuba menyelesaikan isu-isu yang lebih susah, bagaimana kita nak mengguna pakai prinsip yang kita belajar ke atas perkara-perkara yang kita hadapi yang boleh berubah-ubah. Jadi dengan susunan dan kerangka ilmu seperti itu, saya lulus sebagai seorang accountant dan selepas itu saya menyambung pendidikan saya untuk menjadi seorang accountant profesional. Saya ambil program-program profesional dan tahukah anda apabila saya menduduki jawatan CEO, ilmu yang saya belajar pada tahun pertama, semester pertama itulah merupakan di antara ilmu penting, iaitu ilmu menguruskan manusia. Masa saya belajar bab pengurusan manusia, saya kata, mengapa saya belajar ilmu ni? Aku nak jadi accountant. Accountant ni kerjanya ialah bagaimana kita nak buat pelaporan keuangan, bagaimana kita nak mengira untung rugi dan sebagainya. Jadi mengapa saya perlu belajar berkenaan dengan pengurusan manusia? Rupa-rupanya jika kita jadi CEO, di antara cabaran utama kita ialah bagaimana kita nak pastikan ahli pasukan kita bekerja sama ke arah yang sama dan boleh memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan ini merupakan satu perkara penting di dalam pentadbiran dan pengurusan korporat. Jadi kadang-kadang kita mungkin tidak sedar pentingnya beberapa ilmu yang pada pandangan kita tidak kena mengena dengan apa yang kita lakukan. Jadi sebab itulah pada pandangan saya sebagai seorang usahawan, kita kena sentiasa tengok jenis perniagaan kita, apa yang akan berlaku di masa hadapan. Jadi daripada situ kita kena tetapkan ilmu-ilmu apakah yang perlu ada pada diri kita, kemahiran apakah yang perlu ada pada diri kita, pengalaman apakah yang perlu ada pada diri kita. Jadi apabila kita sudah ada kerangka ilmunya, kemudian kita bolehlah cari ilmu-ilmu yang berkenaan dan kita boleh tetapkan juga untuk pemasaran misalnya. Setakat mana kita nak mendalami konsep pemasaran, amalan-amalan pemasaran, atau cukup bagi kita untuk mengetahui falsafah dan prinsipnya dan kita ambil
pakar di dalam pemasaran untuk mengetuai fungsi pemasaran dalam perniagaan kita. Begitu juga dengan undang-undang. Kita tidak boleh sebagai seorang usahawan mengatakan, oh saya tak nak tahu pasal undang-undang. Bila ada masalah undang-undang, kita cari peguam. Masalahnya ialah bilakah kita ada masalah undang-undang tu? Mungkin kita hanya sedar apabila sudah terlambat, apabila kita sudah langgar pelbagai undang-undang dan peraturan. Jadi ini tidak membantu kita dan menjadi usahawan yang cemerlang. Jadi sebab itulah pada pandangan saya antara perkara penting yang perlu ada kepada seorang CEO ataupun seorang pengurusan kanan ataupun usahawan ialah dengan mengenal pasti apakah ilmu-ilmu yang dia perlu ada, ilmu-ilmu yang dia perlu perbaharui, kemahiran yang dia perlu tambah, kerana sekiranya kita tetap dengan apa yang kita ada daripada kita mungkin lulus di universiti dahulu ataupun ilmu yang ada pada kita itu ialah ilmu yang kita belajar 10-15 tahun yang lalu, mungkin banyak perkara yang diperlukan pada hari ini kita telah terlepas pandang dan tampaknya kita tidak boleh menjadi usahawan ataupun seorang pemimpin perniagaan yang cemerlang. Jadi balik kepada asas, tetapkan dahulu ilmu-ilmu apa yang perlu ada pada kita, dan sekiranya kita tidak pasti apa yang harus kita pelajari dan ketahui, mungkin kita kena bertanya pada orang-orang yang lebih berpengalaman, orang-orang yang ada di dalam bidang kita ataupun di luar bidang kita, agar kita mendapat gambaran yang lebih menyeluruh berkenaan dengan keperluan ilmu bagi orang yang ada pada kedudukan kita menjalankan perniagaan seperti yang kita ada dan menghadapi cabaran-cabaran yang ada di hadapan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, penting bagi kita untuk memastikan bahawa ilmu, kemahiran dan juga pengalaman yang ada pada kita sesuai dengan amanah dan tanggungjawab yang kita pikul. Kalau kita menjadi usahawan, tentunya ianya lebih mencabar kerana banyak perkara kita yang nak kena putuskan. Orang akan datang balik bertanya pada kita. Jadi sekiranya kita tidak arif atau maklum di dalam perkara-perkara tertentu, tentunya kita akan membuat keputusan yang tidak betul. Dan sekiranya kita malu bertanya kepada pakar-pakar ataupun orang yang lebih tahu daripada kita, kita akan tersesat jalan. Jadi penting untuk kita ada kerangka ilmu yang di atasnya kita boleh penuhkan dengan ilmu, dengan kemahiran dan juga pengalaman yang berkenaan. Jadi sekiranya anda mendapat manfaat daripada video-video yang dikongsikan di channel Pok Nik Din ini, sebarkan video-video kami di kalangan rakan-rakan usahawan anda. Ajak mereka ramai-ramai subscribe channel ini kerana kita nak perkembangkan lagi ilmu berkenaan dengan ekonomi dan bisnes bagi membantu anda untuk menjadi usahawan yang lebih cemerlang di dalam mentadbir, mengurus dan memimpin perniagaan masing-masing. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.